Bajet yang bersifat expansionary. Seluruh tumpuan rakyat Malaysia pastinya melihat kepada insiden yang paling penting pada hari ini, iaitu tentunya pembentangan bajet yang telah pun disempurnakan tadi di Dewan Rakyat dan dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan. Satu bajet yang bertujuan untuk mengeluarkan negara daripada kemelut ekonomi bahana pandemik COVID-19 ini. Dan harus juga kita baca ia berlatar belakangkan kepada mengisi rancangan Malaysia ke-12 yang lebih besar, lebih jauh, lebih panjang jangka masanya itu. Dan kalau kita lihat kepada tema untuk bajet pada kali ini, pastinya meletakkan agenda keluarga Malaysia itu sejajar dengan kepimpinan nombor 1 negara, dan kita melihat tema itu digunakan keluarga Malaysia makmur sejahtera dengan tujuan memberikan penegasan kepada 3 fokus. Fokus yang pertama tentulah melihat kepada rakyat yang sejahtera, dan selain daripada itu untuk membina dunia perniagaan yang berdaya tahan, dan fokus yang ketiga tentunya hasil daripada kedua-dua ini mewujudkan sistem ekonomi dan juga ekosistem yang lebih mapan dan juga makmur. Ini 3 fokus yang diberikan dengan peruntukan terbesar dalam sejarah belanjawan negara sejumlah 332 bilion lebih, dan ini bertujuan untuk membantu perkembangan ekonomi negara dan dipecahkan mengikut beberapa peruntukan yang lumrah kita bicarakan. Dalam konteks belanjawan pengurusan, pastinya kita melihat itu yang paling besar, diberikan peruntukan 233 bilion lebih, manakala belanja pembangunan sejumlah 75 bilion, 23 bilion pula khusus untuk kita menangani COVID-19, manakala 2 bilion digunakan untuk tujuan simpanan luar jangka. Kesemuanya ini akan kita butirkan bersama 2 panelis yang akan diundang ke studio seketika nanti. Teruskan kesian anda. Bajet Petikan utama daripada pembentangan bajet yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan telah pun kami berikan liputannya secara langsung bermula tengah hari tadi hingga ke lewat petang, dan kita sudah pun berkongsi salient point, faktor ataupun pointer-pointer utama daripada pembentangan bajet 2022 ini. Dan bagaimana kita ingin membicarakannya, kami bawakan renungan daripada 2 panelis yang berada di studio pada waktu ini. Di sebelah kiri saya hadir bersama di studio Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, penganalisis ekonomi. apa khabar? Doktor merata bincang bab bajet ni. Berlari ni datang ke sini. Berlari juga. Terima kasih doktor kerana bersama pada malam ini. Dan juga di sana Profesor Madya Dr. Peck Chuen Kee, Dekan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan UCSI University. Selamat malam doktor. Ya, kita dah bincang panjang tadi. Betul. Saya harap tenaga yang sama kita kumpulkan malam ini untuk berbincang tentang bajet 2022 ini. Baik. Jadi, ya, anda boleh berinteraksi juga bersama kami dengan memberikan pandangan balas. Kami berikan liputannya pastinya di media sosial. Dalam kesempatan yang ada mungkin dapat kita petik. Ini dianggap sebagai bajet, bukan dianggap, bahkan ia merupakan peruntukan terbesar dalam sejarah kerana kita tahu keperluannya untuk merangsang semula ekonomi bagi kita keluar daripada kemelut ekonomi bahana pandemik ini. Jadi kedua-dua panel ini akan memberikan pandangan balas mereka. Kalau saya mulakan dengan Dr. Yusof, wow, kalau mencari wow faktornya daripada bajet yang ini, apa yang boleh doktor kongsikan? Sebelum saya menjawab kepada wow faktor itu dulu, kan, sama ada jadi wow ataupun layang-layang, izinkan saya untuk saya perjelaskan dahulu. Okay. Saya faham maksud saya tadi adalah wow ni adalah at the end saya kena bagi rating lah. Sama ada kalau doktor nak main dengan bintang ke malam? Kita tak nak main bintang, saya nak main A, B, C, D sampai A lah. Okey. A minus ke doktor tak nak bagi keputusan awal-awal ni, anda nak bagi ujung? Janganlah. Bagi ujung lah, bagi suspense sikit. Kita bagi suspense sikit. Filem ni kita kasih suspense sikit. Baik. Penglihatan saya, pemerhatian saya melihat bahawa apa yang dijangka sebenarnya kebanyakannya ada di dalam bajet 2022 ini. Ya. Kita faham bahawa bajet ini seperti yang diumumkan oleh Menteri Keuangan tadi adalah tahun pemulihan ekonomi. Yeah. Sepatutnya pemulihan ini berlaku pada tahun 2021. Seperti mana yang kita rencana, yang kita rancang pada 2020 yang lalu. Tetapi kita memahami bahawa pemulihan itu terencat ataupun terganggu disebabkan oleh adanya PKP berskala besar. Yeah. Contohnya yang paling mudah ya, Syed dan juga rakan saya, pada tahun 2020 yang dulu, ujung tahunnya, kita menganggarkan pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah 6.5% hingga 7.5%. Okay. Tetapi itu bila kita adanya PKP, kita semak semula dan akhirnya kita dijangkakan tahun ini keseluruhannya pertumbuhan ekonomi kita sekitar 3 hingga 4%. Okay. Jadi pertumbuhan ekonomi 3 hingga 4% itu adalah satu keadaan yang mana akan memberi tekanan kepada pasaran buruh. Ya, yang mana kita dapati bahawa kita anggarkan pada tahun 2021 ini kadar pengangguran sekitar di antara 4.4 hingga 4.5%. Okay.
Tahun 2020 45%. Jadi tak banyak perubahan yang berlaku. Jadi apa yang diangkat, yang dibawa pada 2022 ini adalah apa yang tidak boleh dilakukan pada tahun ini dibawa kepada tahun hadapan dan sebahagiannya kita sambung pada tahun hadapan. Contohnya program MyStep. MyStep sepatutnya berakhir pada Disember tahun ini. Tapi kita memahami keadaan ramai yang tidak ada pekerjaan di luar sana dengan mikira tahun hadapan ada lagi graduan yang akan keluar ke pasaran buruh, maka kita sambung program MyStep. Program Penjana Kerjaya dahulu tahun ini kita namakan dia mungkin sebagai jamin kerja untuk tahun hadapan. Ini adalah kesinambungan pada tahun ini. Jadi kalau tanya saya secara keseluruhannya, saya dapati bahawa tidak pada peringkat dasarnya pada peringkat kertasnya, saya melihat bahawa wow faktornya dekat sini adalah ataupun kita ganti dengan saya tak suka perkataan wow tu sebab saya sebab tak mau. Saya tak ada rating sama ada wow ni kecuali ada 1 wow, 2 wow, 3 wow, 4 Tapi saya lebih suka kalau bagi dalam dari segi gradingnya. Kalau grading ni saya strictly saya nampak saya boleh bagi A-. A- pada belanjawan kali ini kerana apa yang keperluan ekonomi itu ada termaktub dalam apa yang dirancangkan tahun hadapan. Kenapa A- saya tak bagi A sebab kita nak tengok pelaksanaannya bagaimana. Baru nak tanya kenapa tak bagi A-. Ini dua-dua pensyarah ni. Kemungkinan A- tu pun boleh turun tu. Boleh turun lagi? Boleh turun. Ada soalan susulan lagi. Ada soalan lagi selepas itu. Tapi saya beralih dulu kepada Dr. Peck kerana saya menganggap bahawa bajet ini adalah instrumen tahunan kalau kita bandingkan dengan RMK 12. Dan ia adalah merupakan satu instrumen bagi kita mengawasi keuangan negara ini sebagai satu bentuk intervensi dasar. Dan kita tahu senario ekonomi semasa ini kegetiran. Jadi apa yang Dr. Peck lihat dalam konteks intervensi dasar melalui bajet pada kali ini menangani cabaran ekonomi semasa kita, Doktor? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat daripada segi belanjawan bajet tahun ini 2022 ini kita dapati bahawa ini berlandaskan kepada 3R. Yang pertama recovery, yang kedua resilience dan yang ketiga reform. Tapi kalau kita lihat dari apa yang dibentangkan petang tadi memangnya kita dapat lihat bahawa recovery tu memang ada. Dengan bantuan tunai langsung tu memang bermanfaat dan juga kempen penjanaan pekerjaan daripada sektor pelancongan misalnya, yang semua ni kita dapat lihat ada dah recovery. Tapi daripada segi resilience tu, daya ketahanan negara kita dapat kita lihat sikit juga dengan alokasi bajet untuk Kementerian Kesihatan Malaysia yang banyak, yang ramai dan banyak juga tu untuk proses-proses mendapatkan contohnya vaksin dos ketiga. Jadi selain daripada itu kita lihat juga kerajaan telah mengadakan banyak inisiatif untuk membaiki ataupun menambah baik jalur lebar negara kita untuk pendidikan. Dan kalau kita lihat dari segi reform tu lemah sikit pada pendapat saya. Jadi kalau dari segi reform tu kita tengok yang kali ini kita ada kenyataan pra-budget yang tu banyak, yang tu bagus. Selain daripada itu, kalau kita lihat dari segi reform, kita nak ingat macam manakah kita akan masuk kepada satu ekonomi pasca pandemik ini. Saya pasti kedua-dua tetamu saya ini, bahkan keduanya pun orang akademik, banyak bahan yang kita boleh bicarakan dalam bajet pada kali ini. Sebelum saya beralih kepada Dr. Yusof, dia tengok saya banyak kali tu, dia tak sabar nak mencelah. Saya yang ketua Dewan, saya putuskan Dr. Peck dulu saya nak tanya. Banyak-banyak bahan dalam bajet kita kali ini, yang mana satu atau dua pointers yang menangkap imajinasi doktor sebagai seorang akademik? Yang mana besar? Yang paling interesting pada saya ialah green budgeting yang telah diumumkan. Kita nak menjadi sebuah negara yang neutral carbon seawal 2050 dan kita
adakan satu voluntary carbon market ya ataupun VCM di mana dagangan kredit karbon akan diadakan. Jadi ini adalah antara satu amalan lestari ya rendah karbon yang memang menarik perhatian saya. Okey, itu soalan susulan. Saya nanti akan pergi perdalam lagi tentang kedua-dua itu. Kerana bila kita bercakap soal memperbaharui ekonomi kita, pastinya kita soal inovasi, soal pendekatan baru itu menarik, tetapi apakah ia boleh menjana ekonomi kita dalam konteks persaingan serantau, itu mungkin saya akan tanya dengan doktor nanti. Saya beralih kepada Dr. Yusof dulu sebab tadi tak puas hati, dia kata A- mungkin boleh turun lagi, tak boleh naik lagi ke? Ini tak puas hati saya ni, tolonglah. Baik, ada beberapa perkara kalau saya nak menjawab persoalan kenapa saya di awal saya bagi A- ya, kerana pertama, kenapa saya bagi A-. Saya banyak ungkapkan perkara ini dalam perbahasan saya. Ya. Ini adalah bajet tahun depan. Ya. Kita pada tahun 2020 yang lalu, pada bulan yang sama, kita bentangkan bajet 2021. Ya. Amountnya lebih tahun lepas kurang rendah sikit 3% betul. berbanding dengan tahun ini. Ya. Sebelum umumnya dalam perancangan kita, sebelum kita untuk berencana tahun hadapan, kita perlu belajar daripada apa yang kita telah berlaku pada tahun ini kan. Jadi saya selalu bangkitkan report card. Ya, kita contohnya kita nak tahu sebagai orang awam, ya, kita nak tahu berapa banyakkah kejayaan ataupun yang telah tercapai pada tahun yang lalu. Berapa banyakkah perbelanjaan yang telah dilakukan, ya? Adakah perbelanjaan tersebut telah habis digunakan sepanjang tahun 2021? Perkara itu tidak dinyatakan pada bajet ini dan juga tahun-tahun yang lalu. Jadi kita mengharapkan bergerak ke hadapan. Perkara itu bagi saya perlu untuk diberikan sedikit maklumat kepada awam, ya. Sebelum kita nak memulakan nak rancang 2022, kita perlu bagi tahu dulu apa yang telah berlaku pada tahun ini, apa jangkaannya, bagaimana, kenapa ianya berlaku sedemikian, supaya kita boleh belajar dan juga kita boleh membuat penambahbaikan pada tahun hadapan. Saya pun ingin mengetahui bahawa kemungkinan besar disebabkan oleh adanya PKP yang berskala besar ini akan menghadkan perbelanjaan kerajaan seperti mana yang dirancang dulu. Mungkin ya, saya tidak pasti ya, mungkin amount perbelanjaan yang tidak dapat digunakan itu akan dibawa ke bajet 2022. Ini itu yang antara contoh yang kita mahukan. Contohnya kalau tahun lepas kita jangkakan ya, program My Step contohnya akan mengambil tempat di sebanyak dianggarkan lebih kurang 50,000 di GLC. Jadi kita tidak tahu sekarang ni berapa. Jadi bagi saya agak lebih ideal penambahbaikan masa hadapan jika ianya dibagi tahu lebih awal, dibagi tahu sedikit supaya kita mengetahui ya apa yang berlaku. Ada banyak soalan susulan daripada penjelasan doktor ni, tapi saya nak petik dulu apabila doktor mengatakan apa yang rakyat nak tahu. Kerana gambarannya apa yang media utama melaporkan selepas pembentangan bajet tadi, lewat petang kami masih berdebat tentang ini. Fokus yang diberikan berita utama semua adalah tentang bantuan tunai bertambah daripada sebelum ni. Jadi saya membayangkan rakyat yang mungkin tidak memahami ekonomi dalam kerangkanya yang bersifat akademik itu mungkin merasa okeylah ni, bertambahlah daripada tahun lepas. Baguslah ni. Komen Dr. Yusof dulu sebelum beralih kita bagi baju dia bunga-bunga malam ni. Rakyat sukalah kalau bantuan tunai ada ditambah pula jumlahnya. Ini benda baik ni kepada rakyat. Ada selain daripada saya nampak bantuan tunai itu meningkat ya berbanding dengan tahun lepas. Itu adalah satu tanda, mungkin tanda yang baik ya. Tetapi dalam masa yang sama kita dapat lihat bahawa pemerkasaan sektor pekerjaan itu secara jelas di dalam bajet ini, kerana salah satu untuk memastikan resilient itu atau survival rakyat itu adalah melalui aspek pekerjaan. Dan kita lihat bahawa tahun hadapannya dijanjikan sebanyak 600,000 peluang pekerjaan akan diwujudkan. Mungkin kita boleh bincang tadi nanti ya. Saya sama ada 6,000 ni adakah berapa banyak real job ataupun hanya artificial job saja yang bagaimana. Nanti saya kalau ada peluang saya akan penjelaskan di situ. Ada banyak peluangnya, banyak masa lagi. Ini baru suku pertama ni doktor. Jangan ke mana-mana. Kita berehat dulu. Kita tahan dulu sebab itu dah mula menghangat tu sebelum beralih. Jadi kita akan bercakap soal employment, underemployment, ini semua selepas kita berehat seketika.
Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan bara hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Selain warga emas B40 yang kekurangan simpanan persaraan dan tiada sumber pendapatan tetap. Sebagai pembaharuan untuk tahun hadapan, kerajaan juga akan memberi bantuan tambahan sebanyak RM500 lagi kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan dan berpendapatan bulanan sehingga RM5,000. Selain itu, bantuan tambahan sebanyak RM300 lagi turut diberikan kepada isi rumah warga emas. Ini bermakna kepada ibu atau bapa tunggal dengan 3 anak atau lebih layak mendapat BKM maksimum sebanyak RM2,500. Itu sebahagian lagi antara intipati utama di dalam bajet 2022 dibentangkan secara langsung tadi. Kami berikan liputannya secara langsung dan malam ini adalah analisisnya. Dua panelis yang saya bawakan bersama dengan saya menemani secara langsung di studio RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari dan juga Profesor Madya Dr. Peck Chuan Kee. Kita sudah memulakan langkah memberikan analisa agak kritikal dan mendalam juga tentang bajet ini. Saya beralih semula kepada Dr. Peck apabila doktor mengatakan, saya tanyakan tadi apa yang menangkap imajinasi doktor. Doktor mengatakan pendekatan-pendekatan baru soal green budgeting, carbon neutral. Kami bincangkan itu saya kira dalam 2 minggu lepas tentang carbon footprint agenda di dalam Malaysia dan juga VCM. Cuma dalam realiti kita hari ini, doktor, ya, saya membayangkan bahawa kita ada clear and present danger dalam konteks ekonomi semasa ini. Semua negara serantau ini bahkan juga berdepan dengan realiti kemelut ekonomi disebabkan oleh pandemik ini. Tetapi doktor menganggap bahawa pendekatan-pendekatan baru ini menarik. Yang tergambar di kepala saya adalah bagaimana pendekatan baru ini, green technology, green economy dan juga pendekatan VCM ini boleh menjana ekonomi kita yang lebih makmur. Kerana kek ekonomi kita bagaimana boleh dibesarkan dengan pendekatan baru ini. Saya gagal mencari itu di dalam intipati bajet kita pada kali ini. Apa komen Dr. Peck? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi green budgeting ini, ia berkaitan dengan green GDP. Ya, green GDP ini bukan sahaja kita tambahkan ke consumption, investment, government expenditure dan sebagainya, tetapi kita juga mengambil kira the cost terhadap alam sekitar kita. Ya, jadi green budgeting ini kalau kita lihat daripada segi kemampuan negara kita sekarang ini, kita bolehlah mulakan dengan satu konsep di mana green accounting ya dilaksanakan oleh syarikat-syarikat. Dengan itu kita kemudiannya dapatlah mengira green GDP itu, right? Jadi kalau kita lihat daripada segi kesediaan syarikat-syarikat ataupun firma-firma di negara kita, biasanya mereka akan diberikan satu awareness ya, yang bahawa emission yang terlalu melampau tu akan membahayakan alam sekitar kita. Jadi carbon tax ini memang dapatlah mengkontrol ya, control emission carbon yang selebih ini. Jadi untuk menjadi satu negara neutral carbon yang memang selaras dengan maklumat pembangunan mampan SDG ya, especially untuk SDG ke-12 di mana kita berkaitkan responsible consumption dan production itu. Ya. Okey. Dr. Yusof tadi tak habis bersembang tadi. Saya nak tambah soalan yang dibangkitkan itu tadi dengan bacaan saya
terhadap ini ya. Bajet ini saya gambarkan bahawa sepatutnya memberikan gambaran bagaimana clear and present danger itu ditangani, suku pertama, suku kedua tahun depan, dalam realiti yang ada ini. Kerana saya bangkitkan sewaktu kita berehat tadi, revenue shortfall yang 2 tahun berturut-turut dijangka saya kira 2020 15 bilion, tahun lalu 19 bilion, dan kita berdepan dengan ini, dan itu tidak dinyatakan apa strateginya di dalam pembentangannya. Ataukah itu boleh dibereskan secara administratif sebagai orang yang mengamati bajet? How does it work? Okey, saya selalunya soalan ini lebih sesuai untuk dijawab kepada wakil kementerian tak apalah, kewangan. Akademik lebih neutral. Tetapi saya cuba jelaskan berdasarkan pengetahuan saya yang terhad ini. Saya bukan nak ambil tugas orang lain. Baik, begini, bajet yang dibentangkan petang tadi itu, ini adalah peringkat dasar. Bila peringkat dasar seperti juga dalam rancangan Malaysia ke-12, kita hanya bentangkan dasar. Strateginya, perinciannya, bagaimana pelaksanaannya tidak dinyatakan. Sama juga dalam belanjawan ini atau bajet 2022 ini hanyalah peringkat dasar. Selepas ini Parlimen akan bersidang lagi, akan membahaskan di peringkat kementerian dan peringkat akan memperincikan bagaimana untuk dilaksanakan. Tapi itu hanyalah untuk melihat, contohnya kalau dikatakan sekian bilion diperuntukkan untuk kementerian A. So dia akan dibahaskan secara perinciannya akan pergi ke arah mana perbelanjaan tersebut. Itu saja. Jadi kalau untuk melihat sama ada pergerakan sejauh mana dah capai, kita tidak ada perincian sedemikian, kecuali kita ada laporan sukuan, contohnya GDP ataupun KDNK kalau dalam negeri kasar, laporan sukuan pasaran buruh. Itu adalah secara sebenarnya dibuat bukan jelah spesifiknya untuk melihat perkembangan bajet itu, tetapi memberi sedikit signal ataupun tanda indikator kepada sejauh manakah keberkesanan perbelanjaan kerajaan sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya memberi impak kepada ekonomi itu kerana kita faham juga satu lagi, kita tidak boleh mengadakan contohnya sukuan pertama progres apa yang telah bajet telah dibuat apa semua. Kadang-kadang pelaksanaan ni kadang-kadang agak sukar, dia tidak ada satu keadaan yang sistematik juga, Syed, kerana kadang-kadang kita sepatutnya kita laksanakan perbelanjaan sesuatu itu pada sukuan pertama, tetapi tidak dapat dilaksanakan oleh beberapa perkara. Jadi saya itu yang boleh saya jawab kepada persoalan saya tadi, kenapa tidakkah dia boleh buat secara sukuan, pemantauan secara sukuan dan tidakkah boleh dibuat diperincikan. Tapi kita kena faham ini hanyalah peringkat dasar dan banyak lagi perkara-perkara yang tidak di perincian tu tidak ada di situ. Suka juga untuk saya suka juga untuk saya kalau saya lihat dalam perancangan dalam angka-angka yang diberikan tadi contohnya kita andaikan jangkakan pada tahun hadapan pertumbuhan ekonomi kita jika tidak ada PKP berskala besar lagi, kita dijangka akan mencapai sekitar 5.5% hingga 6.5%. Pada kadar tersebut tadi dibentangkan jangkaan kadar pengangguran sekitar 4.0%. Jadi saya lihat saya pasukan saya mengira adakah figure itu dekat dengan apa berdasarkan model yang kita bangunkan. Kita dapati bahawa kalau kami lihat jika kita boleh capai 5.5%, kadar penganggurannya sekitar 4.13%. Kadar pengangguran 6.5%, kadarnya adalah sekitar penganggurannya 4.04%. Jadi maksudnya kalau kita tarik anak panah tu, kita dapat 9/10 lah. Itu yang nyatakan kenapa saya bagi A- tu. Sebab apa yang dibuat tu sama dengan apa yang kami jangkakan. Modelkan. Cuma tadi di awal tadi saya mengusik sedikit bila kita mengatakan bahawa belum lagi kita bicarakan soal
unemployment dengan underemployment. Soal apa yang real dan apa yang berlaku itu kita akan sentuh seketika nanti. Saya beralih kepada Dr. Peck yang melihat kepada sektor-sektor yang ada ini. Kerana kita juga ingin disebutkan tadi bahawa reformnya itu tidak begitu jelas dizahirkan di dalam bajet ini. Tetapi di waktu yang sama juga kita melihat sektor-sektor yang strategik untuk kita segera keluar daripada kemelut yang ada ni. Saya kira nak beri ruang. Sebenarnya kalau kita lihat daripada segi sektor pelancongan misalnya, ia ni adalah satu industri yang paling terjejas dan juga satu industri yang paling lambat kalau nak dipulihkan. Jadi apa yang telah disarankan melalui belanjawan petang tadi itu, kita dapati bahawa kerajaan telah memperuntukkan bajet sebanyak 1.6 bilion melalui subsidi upah bersasar dan juga adanya penjana tourism financing scheme. Ini amatlah berguna kepada operator pelancongan di mana ini adalah akan memberikan mereka nafas yang baru untuk menggalakkan pendapatan mereka yang selagi ini selama ini telah mengalami kerugian. Selama ini kerugian telah mencecah ringgit Malaysia 165 bilion. So jadi kalau kita lihat daripada perspektif mata tu, mereka tentulah harapkan bantuan yang lebih bersasar dan juga bantuan yang lebih spesifik. Jadi pandangan doktor, bantuan setakat di dalam pembentangan bajet ini memadai dengan kapasiti dan juga realiti ekonomi semasa, Dr. Peck? Sebenarnya apa yang dibentangkan, apa yang akan diperuntukkan tu mungkin dapat menolong sedikit sebanyak tetapi kita perlulah tengok pada keadaan pandemik COVID-19 ini, macam mana dia akan dilangsungkan ataupun dengan dos booster tu, dos ketiga memang mungkin industri pelancongan ini lebih dapatlah dibukakan dengan lebih. Okey, jadi masanya untuk kita berehat seketika. Kita akan perpanjangkan lagi berkait tentang bantuan tunai dan juga persoalan tadi apabila digambarkan kerajaan ataupun negara yang makmur dan sejahtera ini, safety net, pekerjaan jaminan itu akan ditangani oleh Dr. Yusof. Jadi teruskan kesiaran anda bersama kami. Bertuahnya Malaysia memiliki 42 buah pulau yang telah digazetkan sebagai taman-taman laut untuk melindungi pelbagai habitat dan hidupan marin akuatik. Ayuh, mari kita terokai keindahan dasar laut kita. Tiada yang seindah. Jom, cuti-cuti Malaysia. Mempesona. Program-program menarik mewarnai hari-hari anda di TV1. I always loved water and I always loved being outside. So then one day when I saw kiting, I met a guy in a wheelchair as well, and he just started it. So we got in contact and I started as well. Red Bull Sailing are looking good as they seek to make a strong start to their season. They should do well as their 5-man team includes 2 double Olympic champions, helmsman Roman Hagara and tactician Hans-Peter Steinecker. Even if something happens to you in your life, whether it's a financial or a health problem, if you're still able to smile in your life, we'll always be happy. Mewarnaimu hanya di TV1. Serius ke, Will? Serius. Kalau aku sikit je, tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Itu saya mahu. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan InvestSmart.
Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus menerima peruntukan terbesar iaitu sejumlah 52.6 bilion ringgit atau 16% daripada keseluruhan anggaran perbelanjaan persekutuan. Sementara itu, Kementerian Pengajian Tinggi bakal diperuntukkan sejumlah 14.5 bilion ringgit. Tidak ada yang lebih menggembirakan buat anak-anak apabila dapat kembali semula ke sekolah secara bersemuka bersama rakan. Setiap awal tahun, tentunya ibu bapa yang paling sibuk menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Bagi tahun 2022, kerajaan bersetuju untuk menyediakan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150, iaitu meningkat berbanding RM100 sebelum ini. Sejumlah RM450 juta diperuntukkan yang dijangka memanfaatkan 3 juta murid-murid yang layak. Itu bingkisan intipati daripada pembentangan bajet 2022 telah pun diberikan secara langsung tadi. Kami memberikan liputannya juga dan pastinya pendidikan sentiasa saja mendapat peruntukan terbesar. Kalau kita gabungkan pula Kementerian Pendidikan dengan Pengajian Tinggi, tentulah ia ternyata konsisten antara yang terbesar peruntukan selain daripada keduanya pastinya dalam sektor kesihatan, kerana di situlah tumpuan guna tenaga sektor awam ini begitu besar. Sementara kita juga berdepan dengan realiti COVID ini, maka peruntukan untuk menangani COVID ini juga pasti juga bahkan kalau ikut pecahannya tadi 23 bilion diberikan khas untuk kita menangani keluar daripada kemelut COVID ini. Dua panelis bersama dengan saya waktu ini adalah Profesor Madya Dr. Peck Chuan Kee dan juga Profesor Madya Dr. Yusof Sari. Saya bangkitkan tentang bantuan tunai pelaksanaannya kerana saya rasa rakyat yang lain tu mereka mungkin tidak mempolemikkan, tapi bila dia kata okey dah bertambah daripada sebelumnya, mereka yang berpendapatan rendah, jadi apa yang boleh kita kongsikan dalam konteks ini? Saya kira meraihkan keseronokan rakyat juga ni. Nak tunggu selain daripada penjawat awam, doktor bukan okay. Jadi sebelum saya memberikan pandangan terhadap bayaran tunai langsung ini, biarkan saya berbincang sedikit tentang peruntukan terbesar yang telah diberikan kepada sektor pendidikan. Okay. Ya, sebagai seorang tenaga pengajar, saya amat gembiralah bila kita lihat yang Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Kementerian Pendidikan Tinggi mendapat peruntukan sebanyak 67 bilion. Ya, dan daripada 67 bilion ini sebanyak 295 juta akan diperuntukkan untuk R&D universiti. Jadi ini memang satu langkah yang bijak, yang baik, kerana pendidikan kita memang memerlukan satu anjakan paradigma yang baru. Ya, di mana kita mesti membawa masuk STEM, ya, STEM iaitu Science, Technology, Engineering dan Mathematics. Tahun lepas kita berbincang dengan TVET. Ya, tahun ini mungkin kita boleh masuk lebih banyak peruntukan untuk STEM, pengajian pendidikan STEM, dan juga kemasukan ilmu pengetahuan IR 4.0 dan juga kecerdasan buatan artificial intelligence. Ya, yang itu memang menggembirakan saya lah bila yang kita lihat yang peruntukan yang banyak untuk Kementerian Pendidikan. Kalau boleh saya mencelah di situ Dr. Peck, ya, kerana realitinya bila kita berdepan dengan pandemik ini, digambarkan ekonomi juga, struktur lapangannya berubah. Dunia pekerjaan juga berubah. Ada timbul reskilling, retooling, relearn, apa semua ni. Bagaimana doktor melihat keperluan itu dalam bajet kali ini? Kerana kita berdepan dengan uncertain economic reality menjelang suku pertama, suku kedua tahun depan. Jadi reskilling, unlearning, relearning tu semua itu important, ya. Kalau kita lihat daripada angka pengangguran, ya, kita expect yang pengangguran kita turun sebanyak sehingga 4%, ya. Jadi kalau reskilling ini memang bagus kerana struktur ekonomi mula bertukar. Bila kita lihat sekarang ada gig ekonomi yang masuk. Jadi mereka yang menganggur tu sebenarnya tidak perlu terlalu bimbang kerana mereka boleh memasuki gig ekonomi ini, ya. Jadi gig ekonomi ini boleh seperti suri rumah tangga di rumah membuatkan kuih, membuatkan biskut, dan kemudian mereka boleh menjualnya di tepi jalan, ya, yang mana mereka dapatlah satu pendapatan yang lumayan juga, ya. Jadi balik kepada soalan tadi, bantuan tunai, bantuan langsung. So bantuan tunai langsung ini adalah satu inisiatif yang memang
menggembirakan ya kepada semua lapisan masyarakat yang layak mendapati bantuan ini. Jadi bantuan keluarga Malaysia sebanyak 8.2 bilion ya telah diperuntukkan dan ini adalah akan memberikan pertolongan kepada golongan seperti B40, M40 dan juga golongan rentan ya ibu tunggal dan sebagainya. Dan ini akan meringankan beban kos sara hidup mereka ya. Jadi daripada sudut ekonomi bantuan tunai langsung ini memang bagus kerana ia dapat menambahkan penawaran wang di dalam ekonomi dan ini dapat merangsangkan perbelanjaan penggunaan. Ya. Jadi sekiranya penggunaan bantuan tunai ini digunakan dengan pembelian barangan yang bermanfaat ya dan bukannya kehendak seperti iPhone dan sebagainya, tujuan asal bantuan ini akan dapat dicapai. Ya. Jadi bantuan tunai yang diberi secara fasa ini juga adalah satu langkah yang baik kerana ia dapat mengawal perbelanjaan impulsif. Ya. Dan perbelanjaan lebih terancang boleh dibuat. Menarik persoalan itu saya nak bawa kepada Dr. Yusof, walaupun saya sudah reserve soalan yang berkaitan tentang unemployment, underemployment itu kita tangani nanti kerana apakah pusat doktor sudah melihat impak daripada bantuan tunai ini? Tadi disebut soal impulsif itu kerana tidak ada jaminan kemudiannya ya, kalau dia melabur ataupun untuk tujuan yang lebih progresif itu seperkara, tetapi bagaimana keberkesanan bantuan tunai ini selama ini daripada kajian kalau ada? Begini ya, kita kena faham bahawa dari satu sudut bantuan tunai ini ada fungsinya ada dua. Ya. Yang pertama adalah ia mengurangkan sedikit bebanan isi rumah ketika menghadapi terutamanya mereka yang berpendapatan rendah kadang menghadapi situasi ekonomi yang berada dalam krisis. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ianya adalah satu bentuk suntikan secara tak langsung kerajaan kepada ekonomi melalui perbelanjaan. Apabila bantuan tunai itu diberikan, isi rumah akan berbelanja. Jadi berbelanja ini akan membantu merancangkan ekonomi, meningkatkan aktiviti ekonomi melalui perbelanjaan penggunaan tadi. Itu yang kedua ya. Tetapi ia bukanlah satu perkara yang dari segi perspektif ekonomi satu perkara yang mampan. Kerana kita faham bahawa kalau kita lihat rancangan Malaysia ke-12, kita ada elemen kemampanan di situ. Di dalam bajet 2022 pun dinyatakan perkataan makmur dan mampan kat situ. Jika kita berdasarkan kemampanan itu, tidak ada jalan lain melainkan hanya kita perlukan intervensi pasaran buruh bagi memastikan kelestarian atau kemampanan pendapatan isi rumah kerana 2/3 pendapatan isi rumah itu individu itu datang dari pasaran buruh. Hanya 1/3 saja datang daripada pendapatan daripada sewa dan pendapatan daripada bantuan kerajaan. Jadi amat penting sekali kat sini adalah bergerak ke hadapan untuk memastikan bahawa rakyat ada kerja dan yang seterusnya apabila dah ada kerja kita perlu memastikan bahawa pendapatan mereka dari pekerjaan tersebut adalah pendapatan yang cukup untuk kita panggil cukup untuk meneruskan kehidupan. Ya, bila bercakap soal intervensi pasaran buruh ini, ada di dalam bajet ini dibentangkan soal peluang pekerjaan yang akan dicipta. Saya kira di sepanjang tempoh tahun keuangan ini banyak kali digembar-gemburkan walaupun kerajaan bertukar tapi semua kerajaan akan bercakap soal jaminan pekerjaan, menyediakan pekerjaan. Tetapi saya juga kerap kali menimbulkan dalam keadaan ketidaktentuan dewasa ini dan juga budaya kerja baru ini sebenarnya pekerjaan semakin mengurang. Jadi apa kebijaksanaan yang boleh kita kutip daripada bajet pada kali ini? Tadi Dr. Yusof kita bercakap soal nombor pengangguran dan juga underemployment. Itu satu realiti yang lain pula dan kita kekurangan data yang spesifik untuk memberikan gambaran ini. Soalan saya ada perlukan dua jawapan itu. Walaupun nampak pendek tapi perlukan dua jawapan. Tak apa, boleh tolong nanti. Yang pertama dari segi penciptaan pekerjaan. Seterusnya ada soalan yang kedua berkaitan dengan underemployment ataupun underutilized unemployment. Tadi jawab dulu soal penciptaan pekerjaan. Tahun ni kita 2021
kita dihebahkan berkenaan dengan penciptaan peluang pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 500,000. Ya. Tahun hadapan pula kita meningkat lagi 100,000 menjadi 600,000. Seperti yang terkandung pada dalam ucapan pada petang tadi. Ya. Baik, saya suka untuk melihat kepada memberi maklumat bahawa ketika ekonomi kita ni, ketika mana sebelum COVID-19 tu, kapasiti full potential kita, potensi sebenar untuk mencipta peluang pekerjaan itu hanyalah sekitar di antara 260,000 ke 280,000. Sekitar begitu saja. Itu ketika yang paling best, baik lah. Maksudnya itulah peluang pekerjaan yang kita kata real jobs lah. Maksudnya pekerjaan yang diperlukan. Ketika mana kita lihat nombor ni 600,000. Dari mana datangnya? Ketika mana kita pula bukan berada pada situasi ekonomi yang normal, saya panggil. Kerana tahun ini kalaupun pendapat growth kita atau pertumbuhan kita 3 hingga 4% pun, kita masih lagi dari segi angkanya kita masih lagi berada di bawah paras 2019. Kita masih lagi berada dalam krisis. Jadi datang mana angka tersebut? Jadi ini memberi bagi saya memberi makna bahawa wujudnya sebahagian daripada 600,000 itu adalah real job ataupun kerja yang sebenar yang dicipta, dan sebahagian lagi mungkin bersifat artificial. Tapi saya tidak tahu pembahagiannya berapa, persentasenya berapa. Artificial ni maksudnya adalah satu kaedah kreatif mungkin untuk mengurangkan pengangguran. Salah satu caranya adalah dengan program MyStep. MyStep tu kadar latihan sangkutan atau dulu kita tak panggil masa krisis 1998 kita panggil latihan sangkutan kalau tak silap saya. Sekarang kita panggil MyStep. Begitu juga apprentice Kalau kita kira semua ni kemungkinan boleh capai 600,000. Tapi itu bukanlah satu, kalau kita dari segi perspektif ekonomi, itu bukanlah satu kerja sebenar, real job yang dicipta oleh ekonomi sebenarnya. Jadi itu yang pertama. Jadi kita masih tertanya-tanya lah nombor tu. Okey, yang kedua, underemployment ini adalah isu yang bersifat struktural. Benda ni dah ada berbelas tahun yang dulu sebelum COVID-19 menghantam ekonomi kita. COVID memburukkan lagi. Exactly. COVID memburukkan lagi keadaannya. That's why nak intervensi dia ni, dia tak boleh ambil setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia ambil masa yang lama. Tapi progres perlu dibuat ataupun sesuatu dah perlu dimulakan. Itu yang kita lihat ini adalah, kalau lihat dalam buku Rancangan Malaysia ke-12, kenapa saya nak kena kaitkan Rancangan Malaysia ke-12 ini adalah Rancangan Malaysia ke-12 adalah rancangan jangka masa sederhana. Yang mana bajet ini adalah rancangan pendek yang untuk menyokong hak tadi tu. Hak tadi sederhana, yang mana Rancangan Malaysia 12 pula, 13 lah menyokong dasar pembangunan wawasan kemakmuran bersama. Balik pada bajet ini tadi, kalau kita lihat bahawa dalam Rancangan Malaysia ke-12 telah dinyatakan bahawa isu underemployment ini terutamanya contohnya isu mismatch, ketidakpadanan pekerjaan antara apa yang graduan keluar dengan apa yang mereka bekerja. Ada dinyatakan di dalam bajet dalam Rancangan Malaysia ke-12. Dan salah satu intervensi yang dicadangkan adalah memastikan sektor pendidikan universiti melaksanakan kurikulum yang fleksibel. Itu sejam lagi saya perlu tanya soalan tu. Sebab dua-dua ni pensyarah ni. Fleksibel tu saya pun tak tahu fleksibel tu macam mana. Itu hanya dasar pelaksanaan, saya tidak tahu bagaimana. Jadi itu satu perkara yang saya lihat tak ada di sini lagi. Mungkin tahun hadapan mungkin atau tahun berikutnya ada, tapi latihan reskilling ada. Itu kita akan perdalamkan lagi, khususnya kalau bawa perdebatan tentang itu di dalam kerangka politik. Kalau tuan-tuan berdua ni ahli politik dan berhasrat untuk bertanding politik, jadi itu akan ada polemik politik yang tersendiri. Jadi kepada Dr. Peck, saya ingin tanyakan nanti soal bagaimana bajet ini akan berdepan dengan realiti ekonomi baru pasca pandemik. Itu kita akan tangani sejurus selepas kita berehat seketika. Okey.
Jangan lupa saksikan Selamat Pagi Malaysia at Ketereh Kelantan secara langsung pada 30 dan 31 Oktober ini bermula 8 hingga 10 pagi di saluran berita RTM, TV1 dan RTM Klik. Selamat Pagi Malaysia at Ketereh Kelantan. Ketereh hebat, 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 hebat. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI menggerakkan pelbagai usaha bagi menyokong industri pertanian. Langkah ini termasuk untuk menggalakkan golongan ini menceburi bidang tanaman jagung. Selain menjana pulangan lumayan, tanaman ini juga cukup mudah diusahakan memandangkan ia mampu dituai dalam tempoh masa yang singkat. Boleh tak tolong tengokkan vacuum saya ni? Abang idola saya dah, bang. Engkau tak ada urusan dengan aku. Jujur saja aku tak mampu. Apa ni? Hadiah untuk hari bermakna esok. Kau dah lakukan yang terbaik. Ingatan aku ni kuat. Aku ingat tiap perkara yang aku buat, tiap orang yang aku jumpa. Sebab tu aku ni nampak hebat kat mata-mata orang yang macam kau ni. Sinar pasti mewarnaimu hanya di TV1. Sebagai usaha menggalakkan keluarga Malaysia mengikuti program latihan serta mencuburi bidang baru, pelepasan cukai bagi perbelanjaan menghadiri kursus peningkatan kemahiran atau kemajuan diri dinaikkan daripada RM1,000 kepada RM2,000 sehingga 2023. Selain itu, kepada yang mengambil kursus dengan badan-badan profesional yang diluluskan, mereka layak mendapat pelepasan cukai ke atas yuran sehingga RM7,000. Kursus profesional yang diluluskan antaranya merangkumi bidang perakaunan, kewangan serta yang berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus atau ESG. Ini adalah analisis bajet dan tadi kita melihat sedikit bingkisan pembentangan berkait tentang instrumen cukai. Jadi itu saja pun saya perlukan tambah sejam lagi dengan tuan-tuan berdua. Tapi kita minit-minit berbaki ni saya tadi tanyakan kepada Dr. Peck ya, berkait tentang bagaimana bajet ini cuba meletakkan ekonomi kita di dalam pentas ataupun persada ekonomi pasca pandemik. Dr. Peck. Jadi pada pendapat saya, kalau kita lihat daripada segi bentuk ekonomi baru pasca pandemik, apa yang kita boleh lihat adalah dengan ekonomi berkeliling, ya, circular economy. So circular economy ini adalah satu paradigma kelestarian baru, ya, yang bersesuaian untuk negara kita. Kalau kita banding dengan ekonomi yang kita hadapi sekarang, ya, iaitu ekonomi linear, ya, di mana bahan mentah akan digunakan untuk memproses, untuk mengeluarkan barangan, dan kemudian selepas barangan itu digunakan dan jadi usang, kita akan buangkan. Ya. Tetapi bagi ekonomi berkeliling ini, kita semula sisa pekerja yang kita akan buangkan, ya, kita akan menghasil semula sebagai bahan mentah. Jadi ini amatlah bersesuaian dengan maklumat pembangunan mampan, ya, seperti yang saya huraikan tadi, SDG ke-12, dengan penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab, ya, memang menyokong konsep ekonomi berkeliling ini, ya. Jadi Malaysia boleh menjadi sebuah negara tumpuan dunia daripada segi biosumber, ya, kerana Malaysia mempunyai 25 bilion tan biojisim. Jadi MIDA, Malaysian Investment Development Authority, mengalu-alukan pelabur asing yang mempunyai teknologi yang bersesuaian untuk masuk ke negara kita dan melabur, ya. Jadi yang ini amatlah penting untuk menghasilkan produk bio-based, ya, yang mempunyai nilai tambah. Jadi pada pendapat saya ini ekonomi berkeliling amatlah
bersesuaian untuk pasca pandemik. Sementara kita bercakap tentang ni, Dr. Yusof, kita harus juga membaca, tadi disebutkan soal jangka pendek bajet dan juga jangka sederhana RMK itu. Ini adalah bajet pertama selepas RMK dibentangkan, dan kita juga tahu RMK itu agak lewat disebabkan oleh pandemik dan juga peralihan kerajaan. Pendekatan ekonomi baru itu tadi harus juga dibaca dalam kerangka pembentangan bajet ini dalam konteks persaingan serantau kita. Digambarkan tadi soal kedudukan strategi ekonomi. Apa bacaan yang boleh kita kongsi? Streamlinekan, harus perdanakan elemen-elemen yang kita anggap strategik kepada Malaysia economically. Tanya saya kan? Tanya betul. Baik. Nakal dia. Baik, begini ya. Kita dapati bahawa ekonomi yang menuju ke arah kelestarian ini, termasuklah ekonomi circular ekonomi tadi, green economy itu tadi, adalah satu antara yang kita panggil ruang dan peluang yang Malaysia boleh ceburi dan Malaysia boleh explore untuk menjadikan sebagai sumber pertumbuhan baru. Kerana sudah ada usaha-usaha macam negara maju untuk dia panggil waste to wealth creation, sudah lakukan. Tapi kita kena ingat ya Said, kita jangan berkata bahawa hari ini sudah ada diceritakan tentang ekonomi lestari, ekonomi hijau. Kita tahun depan, 2 tahun lagi kita dah capai. Kalau ambil pengalaman Jerman, 15 tahun katanya. Lebih. Okey. Sekitar 30 tahun. Baru dia capai apa yang dihasratkan sekarang ni. Jadi perjalanannya masih jauh, tapi kita perlu bermula daripada sekarang. Tetapi dalam masa yang sama juga saya lihat bahawa banyak lagi peluang ekonomi yang berkaitan dengan kelestarian berkaitan alam sekitar ni yang masih lagi terbentang luas untuk kita mengeksploitasi. Salah satunya adalah kalau dulu 2-3 tahun sudah kita dengar juga berkaitan dengan blue economy, ataupun berkaitan dengan sumber extraction ekonomi maritim. Sekarang dah tak ada dah. Saya pun tertanya ke mana perginya benda tu. Padahal benda itu sangat penting kerana kita mempunyai sumber di laut sana yang masih lagi terbentang luas untuk dieksploit. Kerana kebanyakan sekarang ni yang mengeksploit sumber kita adalah nelayan Vietnam yang memasuki perairan kita. Dikatakan kalau kita lihat Google Earth kita zoom data, kebanyakannya yang ada kat situ adalah bercambahlah orang kata nelayan-nelayan asing Jadi kita kena lakukan sesuatu dan kita boleh lakukan itu sebagai yang seperti saya beritahu tadi adalah memaksimalkan sepenuhnya potensi pertumbuhan ekonomi kita. Kita tak payah cerita pasal kita nak pergi bulan jauh lagi, tapi kita cuba lihat realitinya apa yang ada yang kita boleh buat sekarang. Dalam hal ini, dalam minit-minit yang berbaki ini, saya timbulkan tadi bahawa 2 tahun peruntukan kita ini ada revenue shortfall 15 bilion, 19 bilion, dan kita berdepan dengan realiti ini. Kita cuba mencecah 6% defisit dalam realiti ini, dan ada expectation sebelum ni, property gain tax, GST, windfall tax, yang sama ada disebut ataupun tidak ada dalam ini. Apa revenue baru yang boleh kita lihat dalam konteks perencanaan untuk setahun yang akan datang? Saya nak mula dengan Dr. Peck dulu. Saya ingat apa yang kita dengar pada pembentangan petang ini adalah cukai makmur, yang mungkin adalah satu cukai baru, yang di mana perniagaan yang lebih 100 juta perdapatan, lebih melebihi 100 juta tu perlulah membayar cukai sehingga 33% tu. So memang ini satu cukai yang kreatif pada pendapat saya. Cukai makmur satu-satunya cukup untuk kita. Cukai windfall tadi, apa yang Dr. Peck beritahu tadi adalah itu adalah cukai windfall sebenarnya. Kita tax mereka kerana cukai ini kita panggil cukai unprecedented kerana unprecedented juga kita lihat ada tidak adil, kerana kita lihat ada yang sektor seperti sektor memproses getah, tourism hampir lumpuh, sektor kesihatan swasta di luar sana, sektor yang berkaitan dengan digital mendapat keuntungan yang besar. Apa salahnya sebagai untuk dikenakan cukai lebih tinggi. Selain itu, kalau kita lihat ada juga cukai yang dikenakan cukai ke atas minuman bergula.
itu juga adalah salah satu akan menjana pendapatan tambahan kepada kerajaan. Dan kalau kita lihat kenapa dilaksanakan dan ditingkatkan nilainya pada ketika ini, kerana ia dari segi ekonomi, ia adalah masa yang sesuai untuk dilakukan perkara tersebut ketika mana ekonomi kita base-nya masih rendah. Jadi dia efeknya tidaklah terlalu tinggi sangat. Dan bunyi lagu tu mesti kena berhenti kot. Tapi kalau Dr. Yusof bagi A-, Dr. Pat? Saya bagi A- juga. Okey. Dia pun ni dah pakat awal-awal. Dan walau bagaimanapun saya kira ianya progresif dan juga pastinya pengisiannya, dan seperti mana kita tahu bahawa the devil is in the details. Pelaksanaannya itu lebih penting. Kalau kita ada sejam lagi kita bercakap soal pelaksanaan itu juga pastinya akan lebih hangat. Saya ucap terima kasih kepada Dr. Yusof, Dr. Pat, terima kasih. Jangan suri datang lagi insya-Allah, dan terima kasih serta tahniah kepada rakyat Malaysia seluruhnya. Bajet telah pun dibentangkan dan kita harus menjalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat yang berdedikasi serta inginkan kemakmuran. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah.